Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas DKM 4A kumpulan 1 akan membentangkan tajuk projek kami iaitu mesin penghancur botol plastik. Penyedia kami ialah Puan Zaharina binti Abdul Hassan. Kami daripada sesi 2 sesi kali ini sesi 2021-2022. Saya ialah Muhammad Khairi Abbas, nama matrik Universiti KM 20F1020. Saya Tuan Kamarina binti Roslan, nombor pendaftaran 15 DKM 20F1022. Saya dari binti Aziman, nombor matrik 15 DKM 20F1001. Nur Hidayah ke Nur Hidayu? Nur Hidayu. Nama saya Yusakina binti Muhammad Tajiuddin, nombor matrik saya 15 DKM 20F1011. Untuk pengenalan bab 1 ini, kami dapat pengenalan ini ialah jumlah plastik yang digunakan oleh penduduk di kawasan Politeknik ini semakin tambah. Kemudian teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam sumber jadi. Selain itu, pembuangan sisa pekerja yang perlu diasingkan ialah kaca, plastik, pakaian lusuh, kertas diasingkan sebelum diletakkan di tempat pembuangan sampah. Untuk latar belakang kajian, tempat pembuangan sampah merupakan tempat di mana terkumpulnya segala jenis bahan buangan termasuk botol plastik dan ia memberi kesan yang buruk pada alam. Cara untuk menjaga alam adalah mengadakan sampah mengikut kategori atau sisi tong sampah, seperti tong sampah warna oranye untuk bahan seperti kaca, tong sampah warna biru adalah untuk bahan seperti kertas, dan tong sampah warna coklat untuk tin atau plastik. Dan yang bertanggungjawab menjalankan tugas ada dua agensi, iaitu Jambatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara dan Pembersihan Awam. Sebenarnya sisa plastik dikutip 2 kali seminggu. Pelaksanaan pengasingan sisa pekerjaan akan melibatkan negeri-negeri. Tercipta mesin penghancur plastik untuk menghancurkan botol plastik supaya dapat menjimatkan ruang tempat penyimpanan botol plastik. Untuk penyataan masalah, yang pertama, kuantiti botol plastik yang digunakan semakin bertambah dan dia akan menyebabkan longkang-longkang yang dibina tersumbat dan akan berlakunya banjir. Yang kedua, masalah kekurangan tempat penyimpanan botol plastik kerana hasil penambahan botol yang dikumpul dari masa ke semasa. Yang ketiga adalah kurangnya penggunaan alat amalan kita semula. Dan yang terakhir, apabila plastik tidak dapat kita semula, ia akan menyebabkan pencemaran. Sebenarnya objektif kajian. Objektif utama kami ialah menghasilkan mekanisme berdasarkan motor di bahagian mesin dan menguji kelajuannya. Yang kedua, mereka bentuk dan pendawaian serta menguji litar elektrik yang terdapat dalam mesin. Yang ketiga pula, membuat penyambungan sensor, buzzer dan Arduino pada laci penyimpanan serpihan plastik mesin dengan menguji keberkesanannya. Yang keempat ialah membuat fabrikasi luaran mesin dan membuat bahagian bilah bagi dalaman mesin. Objektif kajian ini kami telah asingkan dengan teliti untuk setiap objektif ini. Untuk objektif yang keempat tadi, membuat fabrikasi luaran mesin dan membuat bahagian bilah bagi dalaman mesin. Yang pertama, memilih material yang sesuai. Dalam pemilihan material ini kami memilih untuk memakai mix steel kerana kami ingin menjimatkan kos kami, kerana mix steel lebih murah daripada stainless steel. Walau bagaimanapun mix steel cepat karat, tapi kami akan menggunakan spray untuk mengurangkan dia punya karat. Yang ketiga ialah memilih bilah yang sesuai. Kami memilih bilah dengan 4 mata dengan ketebalan 20 mm
Yang ketiga, menentukan jenis timbalan. Kami menggunakan timbalan akar ataupun timbalan semua, kerana antara kami lebih suka menggunakan timbalan akar berbanding timbalan yang lain, dan timbalan akar mudah digunakan. Yang keempat ialah menguji ketahanan bilah. Ketahanan bilah ni perlu diuji kerana berkemungkinan bilah tidak dapat mengisar plastik dengan baik. Jadi seterusnya, objektif saya adalah membentuk dan pendawaian serta menguji litar elektrik yang terdapat dalam mesin. Yang kedua, menyambungkan wayar plug ke bahagian motor. Untuk mesin ni, dia kalau nak berjalan mesti ada elektrik. Yang ketiga, memastikan mesin berjalan dengan menggunakan untuk objektif bagian saya adalah membuat penyambungan sensor Arduino dan buzzer. Sensor Arduino dan buzzer ni kita akan diletakkan di laci di mana untuk Arduino ni sensor Arduino dan buzzer ni kita akan letakkan di sisi laci mesin kami, di mana dia akan sensor tahap serpihan plastik tu jika penuh atau tidak. Sensor tersebut buzzer tersebut akan berbunyi jika dia melebihi paras yang ditentukan yang kita cipta dalam Arduino tersebutlah. Sensor objektif saya menghasilkan mekanisme pergerakan motor di bahagian mesin dan menguji kelajuan. Yang pertama, memilih untuk mekanisme pergerakan motor ni, kita orang gunakan motor active phase, dan dia mempunyai 3 bahagian utama, iaitu starter, rotor dan penutup. Kemudian memilih jenis dan saiz gear yang disambungkan pada motor. Jenis saiz gear yang dipilih yang kecil dan besar untuk menggabungkan dua jenis, untuk menggabungkan motor kepada gear dan bilah yang disambungkan. Yang ketiga, menentukan saiz tangkapan tali yang disambung dengan gear. Saiz tangkapan tali mengikut saiz gear yang digunakan. Bagi kepentingan kajian, dia diciptakan bagi memudahkan kerja-kerja menghancurkan botol plastik yang kekurangan tempat penyimpanan di kawasan yang diperlukan. Yang kedua, dapat menghasilkan beberapa produk yang boleh digunakan dalam pelbagai cara. Untuk yang ketiga, akan mengurangkan kadar pencemaran yang disebabkan oleh botol plastik yang terlalu banyak. Untuk skop kajian kami, merancang bahagian seperti pendawaian, pemasangan, penyimpanan dan rekod bentuk produk. Yang kedua, mesin ini dapat mengisar 1 kilogram botol plastik. Dan mesin ini menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi dan digunakan secara automatik. Yang keempat, mesin penghancur plastik terhad untuk botol minuman saja. Yang kelima, mesin penghancur botol plastik digunakan untuk bagus politeknik saja. Yang keenam, dengan anggaran panjang dan lebar mesin adalah 500 mm darab 500 mm. Untuk bab kita akan masuk untuk bab 2, kajian literature. Untuk pengarang yang pertama, dia membangunkan mesin cincang untuk pemprosesan agrokimia. Mesin ini terdiri pada motor elektrik 3 fasa, bearings, rakis sutro, pemotong, corong, unit carik, pelongsor, ngacas, pemacu tali pinggang dan aci. Prestasi mesin dia telah dinilai dan keputusan ujian menunjukkan terdapat kaitan antara berat ranting yang dicincang dengan masa mencarik dan berat serpihan kecil ranting yang dikumpul meningkat untuk masa. Untuk pengarang yang kedua, dia membuat analisis tentang mekanisme yang digunakan dalam mesin. Dia juga membangunkan
mesin yang memproses sisa plastik semurah mungkin dengan mencari tempat di mana ia dibuat untuk mengurangkan kos pembuatan dan pengangkutan. Yang seterusnya, pengarah seterusnya, mereka bentuk dan bangunkan mesin pencincang plastik yang ringan dan lebih murah. Dia juga menerangkan eksperimen mesin pemotor proto plastik dan menganalisis mekanisme yang digunakan dalam mesin. Mesin ini akan menjadi penyelesaian kepada masalah ruang. Pengarah yang seterusnya, membina mesin carik yang menghancurkan botol plastik dan tin terpakai dalam pemulusan dan pengukusan barat. Mesin ini direka bentuk dan menggunakan bahan mentah yang tempatan yang menjadikan murah dan mudah disengelaga dan dibaiki. Yang terakhir adalah kajian pelbagai bahagian mesin tercincang seperti pendirian, bingkai, sistem penghantaran dan sistem pemotongan dibuat dan direka secara baris ringan. Membuat model untuk lintas mula pembelajaran kita di kawasan domestik dan kawasan perindustrian. Seterusnya, kajian mesin penghancur plastik terdahulu. Sebenarnya yang tuan boleh lihat ialah mesin QL600 plastik crushing machine. Terdapat perbezaan yang besar dalam perbezaan sifat dan bentuk plastik. Sukar bagi pelanggan dengan output yang sama untuk menelas operasi penghancur. Ada peningkatan atau penularan kuasa yang sesuai, dan di bawah keadaan ini maka model penghancur plastik telah berubah. Dimensi geometri dalam rangka badan utama penghancur plastik mengtakrifkan model penghancur plastik. Kaedah definisi saiz model ini, ia boleh membekukan saiz model penghancur plastik dalam HP dengan berkesan. Seterusnya, kajian terhadap pemilihan reka bentuk yang sesuai. Reka bentuk yang telah dipilih harus ketepatan dengan pengetahuan penggunaan bahan serta kaedah yang membina secara terancang bagi menghasilkan produk yang boleh memberi impak kepada pengguna. Yang kedua, reka bentuk yang dihasilkan hendaklah berdaya saing dengan produk-produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar dan memberi manfaat kepada industri dan swasta. Yang ketiga, elemen kejutaan matematik, grafik dan prinsip saintifik. Yang keempat, reka bentuk bukan hanya terdiri daripada perancangan sahaja, tetapi merupakan gabungan daripada setiap ilmu pengetahuan yang perlu ada pada setiap reka bentuk. Bagi komponen yang digunakan, yang pertama ialah motor A3 fungsi untuk menggerakkan pisau penghancur. Yang kedua, gear berfungsi untuk sebagai penghantar kuasa dan penggerak mesin. Yang ketiga ialah bilah pisau untuk menghancurkan bahan-bahan. Yang keempat, switch berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Yang kelima, material mild steel, bahan yang digunakan untuk perkasi. Yang kelima, ultrasonic sensor berfungsi menggunakan sonar untuk mengetahui jarak objek dari sensor. Yang keenam, buzzer berfungsi dan listrik menjadi getaran suara. Yang ketujuh, Arduino berfungsi membantu dalam menganalisis dan mereka bentuk sistem. Kita masuk dalam bab 3 iaitu metodologi untuk pengenalan. Metodologi ni kita buat untuk melancarkan perjalanan projek ini. Metodologi juga haruslah disusun dengan sebaik mungkin. Metodologi ini juga mempunyai setiap peringkat perjalanan projek yang tidak akan tersasar daripada objektif kajian dan juga menepati kehendak permasalahan yang hendak diselesaikan. Mesin penghancur plastik ini juga dia terbagi pada 3 peringkat. Peringkat pertama kami akan buat penyediaan rangka. Peringkat yang kedua kami akan buat pemasangan sensor dan buzzer, dan peringkat ketiga adalah penghabisan.
Okey, untuk carta alih. Carta alih ni menunjukkan proses di mana proses daripada mula hingga akhir projek kami. Yang pertama, kami akan mengenal pasti masalah yang ada apabila ingin mencipta projek tersebut. Selepas itu, idea penyelesaian masalah. Yang seterusnya, kajian terdahulu. Kami akan mencari kajian-kajian terdahulu sebelum ingin mencipta projek tersebut, projek kami. Seterusnya, pemilihan dan konsep reka bentuk. Pemilihan dan konsep reka bentuk juga kami bincang bersama supervisor dan kumpulan supaya saiz, berat dan juga reka bentuk tersebut sesuai dan menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Selepas itu, lakaran projek. Lakaran ada dua, iaitu kami akan buat lakaran tangan dan juga lakaran katia. Yang seterusnya adalah mereka bentuk projek. Selepas itu, pemilihan bahan. Pemilihan bahan juga kami akan memilih bahan-bahan yang sesuai untuk mencipta projek bahan tu plastik. Selepas itu, pemasangan komponen mesin dan juga selepas itu kami akan buat pengujian projek lah, iaitu keberkesanan dan juga ketahanan projek tersebut, produk kami. Selepas itu projek akan siap. Seterusnya, reka bentuk projek. Reka bentuk mesin bahan cubur plastik mengambil faktor yang mudah dengan merujuk kepada keselamatan, penggunaan kuasa, kekuatan licin dan ketegaran. Pemilihan bahan dilakukan berdasarkan kemudahan ketersediaan bahan, kemudahan untuk fabrikasi, ketahanan, kecekapan dan kos. Reka bentuk mengambil kira keselamatan pengadil dan pengendali sepatutnya kurang atau memerlukan pengendali mahir. Sebenarnya ni yang tuan tengok, ini adalah reka bentuk dalam kajian kami punya mesin. Yang di atas tu ialah corong untuk memasukkan botol plastik ke dalam. Di situ kami akan letak macam pintu untuk buka tutup supaya tak ada apa-apa yang selain botol plastik masuk ke dalam tu. Itu ada salah satu segi keselamatan untuk kami punya mesin. Yang berwarna biru depan tu adalah cermin plastik untuk melihat di dalaman bahagian mesin. Yang di bawah itu adalah drawer untuk bahan yang telah dikisar. Yang tepi itu adalah butang start dan off serta butang speed mesin. Ini pula adalah lakaran awal mesin kami dengan lakaran menggunakan lukisan. Sebenarnya yang tuan lihat, dalam tu kami akan letak motor di bahagian belakang dan kami punya pengisar di bahagian tengah atas tu. Seterusnya, ini adalah reka bentuk kami punya bilah. Kami akan gunakan beberapa bilah di dalam kami punya projek dan kami akan gabungkan jadikan sebegini. Seterusnya, tingkat 1, iaitu penyediaan rangka. Proses memotong dan menyimpan. Kami akan memotong 6 keping besi mengikut saiz yang telah dirancang. Mula menyimpan 3 keping besi tersebut dengan menggunakan timbalan akar. Kemudian menyimpan bahagian atas mesin dan timpalkan juga corong yang berada di atas mesin. Seterusnya, membuat pintu belakang mesin supaya memudahkan kerja memasukkan komponen ke dalam mesin dan juga motor mesin. Seterusnya, menyimpan bahagian bawah mesin dengan menggunakan besi yang terakhir. Proses
penyambungan atau pendawaian. Maksudnya akan menyambungkan wayar plug ke motor. Kemudian menyambungkan wayar dari motor ke switch yang berada di tepi mesin. Okey, untuk peringkat kedua pula adalah pemasangan sensor dan buzzer. Proses dia adalah pemasangan sensor dan buzzer pada laci mesin. Sensor diletakkan di atas papan elektrik dan disambungkan ke Arduino untuk dengan menggunakan jangkau wayar. Selepas itu buzzer disambungkan ke Arduino. Menyambungkan lintas tersebut ke laptop dengan menggunakan Arduino power cable. Memuat naik program ke Arduino dengan memasukkan kode yang telah dibuat di preset dan juga menetapkan jarak yang diinginkan dalam kode yang ingin dibuat. Peringkat 3 adalah penghabisan, iaitu proses mencat dan mencantikkan. Proses pertama adalah meratakan permukaan seperti permukaan yang tajam. Yang kedua, proses mencat rangka dan mencantikkan mesin. Sebenarnya keberkesanan mesin untuk menguji keberkesanan mesin dengan menggunakan ujian, iaitu membuat percubaan kepada mesin adakah mesin tersebut dapat mengisap plastik dengan baik atau tidak. Kedua, mesin diuji pada beberapa jenis botol yang berbeza, iaitu untuk menguji ketajaman atau seberapa tebal botol plastik tersebut boleh dikisar oleh mesin. Sebenarnya jumlah botol plastik diambil untuk dihancurkan menjadi saiz yang lebih kecil. Yang keempat, pada serpihan botol plastik yang melebihan, sensor akan membuatkan buzzer berbunyi. Ketahanan mesin, yang pertama, mesin dihidupkan dan bersiap sedia untuk digunakan. Kerana mesin kami ini disaluti dengan cat supaya tidak mudah berkarat. Yang kedua, mesin mengambil masa yang lama untuk berkarat pada besi. Yang ketiga, elakkan memasukkan bahan selain botol plastik. Kaedah persilah produk yang pertama, membuat lakaran awalan bagi mendapat rangkaian awal dan bentuk sesebuah produk sebelum ia dihasilkan. Kemudian lakaran yang dihasilkan diminta persetujuan oleh semua ahli kumpulan dan ditunjukkan kepada penyedia. Kemudian bila disetujui oleh semua orang, akan dilukiskan semula ke dalam bentuk lakaran dalam software CATIA. Kemudian membincang dan mengkaji bahan apa yang sesuai dalam menghasilkan produk berdasarkan pemilihan idea yang dipilih. Memilih bahan-bahan yang bersesuaian dengan tajuk iaitu mesin penghancur botol plastik, dan bahan yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan saiz dan ketetapan dan juga harga. Bahan yang digunakan tidaklah melebihi anggaran kos yang telah dibuat. Ini adalah anggaran kos yang telah kami buat bagi membina sebuah mesin penghancur botol plastik. Motor 3 phase, bilah, besi steel, skru, spray, bearing, gear, Arduino dan buzzer. Anggaran kos kesemuanya beranggar dalam RM610.45. Itu sahaja dari kami. Terima kasih.